Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surveyor Dr. Azizah binti Ismail. Pembentangan saya bertajuk Pembelajaran atas talian pengurusan sisa pepejal, pengumpulan minyak masak terpakai, kitas semula dan bahan buangan makanan melalui program kesedaran komuniti. Pembelajaran atas talian perlu menarik dan jelas penyampaiannya bagi memudahkan pemahaman dan pelaksanaan secara fizikal. Walau bagaimanapun, pembelajaran atas talian bukan sahaja terhad kepada pelajar, malah boleh digunakan oleh golongan dewasa dan juga warga emas. Pembelajaran atas talian merupakan pendekatan yang digunakan di dalam program pengurusan sisa pepejal, pengumpulan minyak masak terpakai, kitas semula serta bahan buangan makanan di komuniti Presin Bestari Mutarurini. Melalui program kesedaran komuniti ini, komuniti dapat mempelajari ilmu baharu melalui pembelajaran atas talian dan mengaplikasikannya secara fizikal. Program ini juga dapat meningkatkan kemahiran teknologi, kesedaran alam sekitar dan membantu menjana pendapatan komuniti. Melalui pembelajaran, diaplikasikan kepada komuniti secara fizikal dan kemudian perkongsian dilaksanakan kepada para pelajar di dalam kelas sains kesukarelawanan. Sisa pepejal adalah bahan lebihan yang tidak dikehendaki hasil daripada aktiviti harian manusia. Namun, isu pengurusan sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik menjadi masalah di peringkat nasional. Ini kerana jumlah sisa pepejal yang dihasilkan adalah banyak dan mencecah sehingga 38,200 tan sehari dengan anggaran 2 bilion setahun. Terdapat beberapa pendekatan yang dijalankan bagi menguruskan sisa pepejal, antaranya dengan melaksanakan pengurusan sisa pepejal. Penduduk di kawasan perumahan menganggap pengurusan sisa pepejal ini sebagai tanggungjawab pihak berkuasa tempatan semata-mata yang menyebabkan penduduk lepas tangan untuk menguruskan sisa pepejal yang dijana dan tidak mengamalkan amalan 3R di dalam kehidupan seharian. Kurangnya kefahaman dan kesedaran di dalam kalangan penduduk merupakan punca amalan pengurusan sisa pepejal masih tidak dipraktikkan. Selain itu, sisa pepejal yang dikeluarkan dari setiap rumah dikumpulkan secara terus tanpa membuat pengasingan walaupun sisa pepejal tersebut masih boleh diguna semula dan menjana kewangan. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia amnya dan Malaysia khasnya pada tahun 2020 telah membawa kepada perubahan norma baharu dalam sistem pendidikan negara. Penggunaan e-pembelajaran adalah merupakan satu medium pembelajaran yang menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi untuk memudah cara dan meningkatkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran PNP. Pembelajaran secara dalam talian merupakan satu alternatif pembelajaran yang menggantikan interaksi secara bersemuka antara pelajar dan pengajar. Walau bagaimanapun, pembelajaran menggunakan teknologi maklumat tidak terhad untuk pembelajaran di dalam kelas sahaja, malah boleh digunakan untuk program luar bersama komuniti, tidak kira peringkat sama ada kanak-kanak, belia atau warga emas. Oleh itu, objektif kajian ini ataupun program ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti amalan pengurusan sisa pepejal melalui program kesedaran, pengumpulan sisa pepejal, minyak masak terpakai, pengasingan bahan buangan makanan dan pengurusan tong kitas semula di kawasan perumahan Presin Bestari Mutarurini dilakukan melalui pembelajaran atas talian. Pembelajaran atas talian dalam pelaksanaan program komuniti melalui 5 fasa iaitu fasa pertama, pengedaran borang soal selidik melalui atas talian iaitu Google Form, seterusnya perkongsian ilmu melalui atas talian yang dilaksanakan menggunakan medium Webex. Seterusnya, fasa kedua, kempen kesedaran melalui media sosial, banner, Telegram dan WhatsApp, menentukan lokasi pengurusan sisa, mendapatkan kelulusan dan membersihkan tapak lokasi, menyediakan tong pengumpulan minyak masak terpakai, tong sisa makanan dan tong kitas semula. Manakala fasa ketiga pula, seterusnya menyelaraskan jadual kutipan setiap minggu, pengumpulan minyak dibuat setiap hujung minggu bermula pada jam 8 malam sehingga 10 malam, mengumpulkan sisa makanan dari rumah setiap hari. Seterusnya fasa keempat, hasil kitas semula dijual setiap minggu iaitu hari Ahad dan Rabu. Minyak masak terkumpul dijual setiap minggu mengikut jumlah yang terkumpul, dan manakala bagi baja kompos yang digunakan untuk tanaman dan hasil tanaman dijual kepada komuniti dan orang awam. Manakala fasa kelima, perkongsian ilmu dengan pelajar melalui subjek sains kesukarelawanan UKQF 2322 secara atas talian menggunakan medium Webex. Ini adalah contoh dan juga bukti fasa 1 dilaksanakan. Aktiviti fasa 1 pengedaran borang soal selidik dan juga perkongsian ilmu melalui Webex. Perkongsian ilmu melalui sesi webinar.
Seterusnya, fasa 2, hebahan melalui pemasangan banner, WhatsApp, Telegram dan Facebook. Pembersihan tapak lokasi. Permohonan guna kawasan lapang dan juga kerjasama dengan komuniti. Penyediaan tong kita semula, tong sisa makanan dan tong minyak masak terpakai. Seterusnya, fasa 3, pengumpulan barang kita semula. Pengasingan minyak masak terpakai. Penghasilan baja kompos. Seterusnya, fasa keempat, penghasilan dan penjualan hasil. Ini adalah bukti tanaman di kebun komuniti. Baja kompos yang telah terurai tadi digunakan untuk tanaman dan salah satu tanaman yang menggunakan baja kompos ini adalah jagung. Seterusnya, bagi memastikan keberhasilan program ini bukan sahaja bermanfaat kepada komuniti, malah program ini turut dikongsikan kepada pelajar bagi subjek Sains Kesukarelawanan UKQF 2322 di fasa kelima. Program ini telah dilaksanakan selama 3 bulan bermula 1 Oktober sehingga 31 Disember 2021 dan impak pembelajaran dalam program komuniti ini memberi kesan kepada pengurangan karbon iaitu selama 3 bulan jumlah karbon dapat dijimatkan adalah sebanyak 9,729.45. Manakala bagi penjanaan pendapatan, selama 3 bulan penjanaan pendapatan dari minyak masak terpakai, kita semula dan baja kompos, keuntungan diperolehi adalah sebanyak RM9,276.07. Sebelum pelaksanaan program, tahap kesedaran pembelajaran kepada komuniti hanyalah 30% dan selepas pelaksanaan program, peningkatan kepada 98% kesedaran dalam pembelajaran kepada komuniti. Manakala tahap penyertaan pembelajaran komuniti dan juga pelajar sebelum pelaksanaan projek adalah 34 orang dan selepas pelaksanaan program ini, peningkatan dan telah menarik minat semua pihak untuk menyertai dan juga melibatkan diri dalam program ini dan menunjukkan peningkatan kepada 96 orang. Secara keseluruhannya, program komuniti ini walaupun dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan, namun keberkesanan program ini jelas terbukti memberi manfaat kepada komuniti dan pelajar. Pelaksanaan projek dapat memberi kesedaran dan mengubah mentaliti penduduk untuk lebih menjaga kebersihan dan mengamalkan pengurusan sisa buangan yang sistematik serta membantu penduduk menjana pendapatan sampingan. Melalui program ini semestinya dapat menyumbang kepada kefahaman pengurusan sisa pepejal, seterusnya menerajui perubahan tingkah laku ke arah pembudayaan hidup yang lebih sihat dan lestari. Walaupun penerangan dan pembelajaran dijalankan secara atas talian, namun impak pelaksanaan kekal optimum membuktikan keberkesanan dan impak pembelajaran di kalangan komuniti. Sekian, terima kasih.